Madu apa pun, semuanya baik, penawar segala penyakit. Kecuali mati je. Cumanya orang kita ni cari madu tualang tu sebab lebahnya kuat, boleh terbang tinggi. Makin tinggi sarang lebah, makin tinggi khasiatnya. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyah, madu yang diambil dari gunung ganang dan pokok-pokok lebih unggul dari madu yang diambil dari sarang lebah ternak. Dan inilah yang paling terbaik untuk kita berikan dan kita minum dalam kehidupan harian kita. Pekerjaan ni sangat berisiko tuan-tuan. Cuba tengok di atas kawasan pergunungan batu ni. Oh, cantik kan? Cantik. Lebih kurang 20 sarang di atas ni. Kita boleh tengok dia punya panjang sarang ni. Kalau kita tengok panjang lebih kurang 2 meter. Ada masa kalau betul-betul kita tengok boleh capai 3 meter. Darat lebar dia 1 meter. Subhanallah. Okay, kita tengok tu angin yang sedang bertiup tu, kita akan nampak macam gelombang awan. Cantik ni, cantik. Kami kalau teruja dengan sarang lebah tualang ni antaranya keadaan macam tu lah. Dan dia punya bentuk sarang dia tidak petak macam tu. Dan memang kalau kita tengok di sini memang cantik. Okay, dan kita akan mulakan tuaian sebentar nanti. Jadi cara untuk kami untuk menuai madu ini, kita akan mengambil honeycomb di bahagian hadapan saja. Okey, di bahagian hadapan saja. Dan biasanya kalau full cemented, maknanya sempurna, lebah membuat madu di sarang, jadi boleh capai lebih kurang 20 kilo. 20 kilo. Okey, kebiasaannya di kawasan ni berwarna cerah ataupun kuning. Jika kita lihat kepada jenis-jenis madu, ada 2 kategori, madu multiflora dan madu monoflora. Dan lebah tualang yang membuat sarang di kawasan pergunungan, di kawasan pokok-pokok ini, yang diambil madunya itu dari jutaan nektar bunga lebah tualang yang bergerak dengan ilham, iaitu dengan ketentuan daripada Allah untuk mengambil sumber-sumber ini, nektar bunga, dari banyak pokok-pokok bunga dengan kategori yang kita sebut sebagai madu multiflora. Dan ini sangat bagus dan disebut oleh ramai pengkaji, madu yang diambil dari banyak nektar bunga lebih bagus berbanding yang dari satu nektar bunga. Okey, ini adalah lebah tualang. Disebut nama saintifiknya sebagai Apis dorsata. Apis ni keluarga lebah lah. Jadi keluarga lebah untuk ini dorsata, yang kita panggil dengan lebah tualang kerana mengambil daripada pokok tualang. Okey, jadi kalau kita tengok ciri-ciri dia, di sini dia akan kita lihat antara perbezaan dia dengan lebah-lebah lain. Di sini dia punya badan dia, ligamen tu lebih panjang dan dia belang-belang dengan kuning keemasan, hitam kan. Kemudian dia punya saiz dia lebih besar daripada lebah yang lain dan disebut sebagai giant honeybee oleh pengkaji-pengkaji, lebah terbesar di dunia. Kalau tengok di belakang ni, dia bahagian bahagian belakang tu adalah kalau sebelum dia mati, dia akan ada bahagian belakang tu iaitu sengatan, dan sengatan ni paling panjang di dunia lah dengan kalangan keluarga lebah. Jadi sangat berbisa, sangat bahaya. Saya pun sendiri pernah kena satu tusukan di atas mata, dah lebam dah, dahsyat sangat. Okey, ni sengatan yang bahaya. Ramai pengguna-pengguna kami yang bertanya tentang soalan-soalan lazim lah, seperti warna madu. Okey, warna madu ni bergantung kepada nektar bunga di kawasan yang kita tuai. Biasanya kalau di kawasan pegunungan batu, kawasan tanah tinggi macam sekarang ni, mendaki, biasanya hasil warna madu ini kuning ataupun cerah seperti ini. Salah satunya warna yang cantik, dan mungkin pada hari ini kita akan tengok mungkin dia ada agak macam jernih sedikit, ataupun mungkin dia akan lebih keruh, gelap sedikit kuningnya. Jadi kebiasaannya di kawasan yang seperti ini, memang tanah tinggi ni biasanya warna inilah. Kita kena tengok nektar bunga di kawasan sekelilingnya. Biasanya kalau macam ini, macam kami lalui sebentar tadi, kita jumpa pokok-pokok durian, banyak pokok-pokok durian, pokok-pokok hutan yang kalau ada musim-musimnya, dia akan memberikan kesan kepada nektar bunga. Kemudian akan hasillah warna madu seperti mana mengikut kepada sumbernya. Okey, kalau macam warna yang gelap, biasanya kita akan tuai di kawasan yang tanah rendah, yang ada pokok akasia, pokok-pokok yang banyak di situ yang dominan, dia akan menghasilkan warna yang gelap kebiasaannya. Jadi warna tergantung kepada nektar bunga, bukannya dibuat manipulasi, diubah, dicampur, tidak.
seperti mana dalam Al-Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh, keluarlah daripada perut lebah cecair yang berlainan warnanya. Dan kita boleh perhatikan yang kami kumpul setakat ni lebih kurang 10 warna yang pelbagai pada hasil madu tualang yang asli. Luar biasa. Antara kelebihan madu tualang kami ini, dari sudut bungkusannya, kalau tengok di depan ni, memang ramai yang pengguna kita sebut memang cantik, memang kemas, sesuai untuk masuk dalam pasaran langsung. Sebab tu bila kita nak masuk ke dalam market, dalam pasaran ni dengan lebih committed untuk kita betul-betul nak perkenalkan kepada masyarakat, kita ada kotak yang khas ini, cantik. Okey, di sini ada logo mesti. Maksudnya kilang kita dipantau oleh mesti Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kualiti, memastikan kebersihan, diaudit. Okey, diaudit. Jadi kilang kita ada tempatnya untuk kita perah madu. Okey, secara jelas tuayannya, tidak kita perah di tempat-tempat lain, dan orang boleh datang kalau sekiranya nak betul-betul nak memastikan, tidak menjadi masalah. Okey, dan kita tengok kotak ni nampak premium, okey, dan juga dikatakan eksklusif lah. Okey. Sebab warna hijau putih, kemudian ada tali. Okey, tali ini sesuai untuk diberikan hadiah. Botol madu pun botol kaca. Okey, kemudian disil elok, ada labeling lagi, supaya orang betul-betul yakin bila tengok bungkusan kita, sama ada kotak ataupun botol itu sendiri. Banyak teori yang disebarkan yang kita tahu sejak turun-temurun, disebut oleh pengkaji-pengkaji, kebanyakannya ditolak. Jadi yang paling penting sekali untuk anda memastikan madu yang betul-betul asli dari hutan ini, pastikan sumber sanadnya, iaitu rantaian dari pengusaha dan pemburu madu tualang itu jelas sampai ke tangan anda. Okey, jadi macam kami, kita ada pemburu madu tualang kita sendiri. Kita masuk ke dalam hutan, jauh ke dalam tengah kawasan-kawasan yang ada pegunungan batu, kawasan pokok-pokok yang tinggi, yang besar, pokok tualang ini, untuk mendapatkan yang sumber yang betul-betul asli ini. Macam hari ini, subhanallah, perjalanan yang sangat mencabar. Ini antara yang paling survive dalam kehidupan kami, antara yang sangat mencabar. Kita nak dapatkan madu dari kawasan pergunungan batu sebentar nanti. Okey, jadi bila kita dapatkan dari sumber yang dikenali, okey, kita bawa keluar madu itu bersama. Okey, ada dokumentasinya, videonya, gambarnya. Dari situ kita dapat memastikan bahawa inilah keyakinan kita untuk mendapatkan madu jenama ini. Baik, bila kita dipantau oleh mesti Kementerian Kesihatan Malaysia, bermaksud madu jenama kami ini dijamin kualiti kebersihannya, untuk kita mengelakkan daripada sebarang perkara yang tidak bagus, yang tidak baik, memberikan darurat kepada masyarakat, seperti kalau diperah di belakang rumah, mungkin diperah di selain kawasan kilang yang dipantau, boleh terjadi seperti mana kes-kes yang berlaku. Contoh ada yang keracunan puding, dan juga beberapa kes yang sangat kritikal dan sangat berbahaya kepada masyarakat. Jadi bila anda dapatkan daripada penjual-penjual madu seperti kami yang ada kilang penapisannya, menguruskan madu ini dibotolkan dengan pantauan, jadi sesuai untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita untuk kita sihat, insya-Allah. Okey, jadi jangan ragu-ragu, dapatkan daripada kami sebelum kehabisan stok.